Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua, apa khabar penonton-penonton Malaysia hari ini? Alhamdulillah kita kembali bersama dengan anda untuk hari ini 15 November 2021. Diam tak diam dah separuh jalan dah kan kita berada di bulan November. Yang pastinya 9.30 pagi ni ramai yang dah sibuk buat kerja, mengemas, basuh kain, buat kopi pun ada, mungkin dah sampai ke pejabat. Apapun kita harapkan yang terbaik dan kita terus sahaja mensyukuri apa yang kita ada daripada kita menyesali apa kekurangan kita kan. Kerana hari ini kita nak berkongsi pelbagai kisah-kisah menarik. Cuma itulah saya tengah tunggu tetamu datang ni. Sepatutnya kita ada tetamu pagi-pagi ni. Takkanlah saya seorang kan di set MHI. Mana tetamu saya ni Assalamualaikum. Itu dia. Berbaju biru. Waalaikumsalam. Tuan Haji Fetri Yahya juga bersama dengan kita. Okey, terima kasih untuk anda. Kami hari ini mungkin nampak mood yang berbeza. Kerana langsung kami bersiaran dari tempat yang berbeza. Sebab dalam usaha untuk memastikan memberikan pelbagai warna kepada anda. Sebab itu ada biru yang kontras dengan merah. Semoga anda semua dapat ilmu dan juga maklumat walaupun di mana kami berada. Yang penting maklumat itu sampai kepada anda. Dan tadi saya sebenarnya dalam 2-3 hari ini saya berdebar. Kenapa sebab tu? Di negara Eropah ada yang dah mula PKP mereka, lockdown. Ya, betul kan. Dalam kita rancak melakukan segala sektor ekonomi, kita dah bergerak seperti biasa, kita haruslah fikir kerana walaupun di hujung-hujung peperangan ni yang kita katakan kita nak bebas, tapi ada masanya bila kita kena tengok semula bagaimana keadaan itu boleh berlaku di negara-negara yang telah pun kembali kepada kehidupan seperti biasa. Dan juga hari ini kita nak berkongsi kepada anda semua kisah inspirasi ataupun mungkin kita boleh jadikan pengajaran kita bersama. Dua individu yang kita nak bawakan kepada anda semua di MHI. Individu ini dah pun menjadi hero di penempatan mereka lah. Betul ya. Yang mana kalau ada musibah seperti banjir dan sebagainya, mereka inilah akan menjadi saya suka kongsikan tentang bot penyelamat ni. Ya, betul. Yang mana bukan hanya dalam situasi banjir ke ataupun dalam situasi yang mendesak, tetapi juga dalam kehidupan seterusnya. Yang mana kalau kita jadi bot penyelamat ni, ramai yang lemas kan. Lemas dalam isu mungkin kewangan, tak ada duit. Betul. Dalam isu cinta barangkali. Semuanya perlukan bantuan. Satu ketika dahulu. Okey. Jadi hari ini kita akan bersama dengan yang dinamakan sebagai sumbangan keluarga Malaysia ni lah. Sebab yang dibantu ni, dia tak pilih siapa pun. Betul. Dan tak mengharapkan apa-apa balasan. Tak mengharapkan apa sahaja balasan kerana memang nak membantu mereka yang memerlukan, terutama sekali golongan banjir. Nanti kita ceritakan ataupun individu ni akan bercerita apa sebenarnya sumbangan ataupun jasa budi mereka yang mereka lakukan di kawasan penempatan mereka. Seorang dari Melaka, seorang dari Kedah kita bawakan untuk anda. Itu dia. Dan daripada itu kita juga nak ucapkan tahniah kan kepada Jana Ning kerana telah pun memenangi anugerah bintang popular. Berapa jumlah undian dia? 86 juta lebih. Itu dia macam mana? Bermaksud kena ada sokongan belakang yang kuat. Betul. Jadi ni untuk depan kena 87 lah. Jadi peranan tu awak dulu. Peranan kelab pembina sangat penting. Tapi kami berbangga jugalah kerana ada Fetri Yahya kan di atas pentas ABP untuk menyampaikan anugerah, juga ada wakil. Gitu. Walaupun ada peminat yang bantah. Oh ya, kenapa? Peminat kecil Allah kasih. Oh, anaknya. Sebab kan melibat kartun-kartun kan. Okey. UPDP, Boy dan juga Agent Ali semua. Yang penting kita dapat memastikan industri kita kembali rancak di sebalik mungkinlah 2-3 tahun ni mungkin nampak setahun dua ni macam suram PKP. Tapi harapnya dalam diam tu mereka tetap aktif melakukan kerja untuk mempromosikan produk animasi yang berkualiti. Ya, amin insya-Allah. Okey, kita nak berbalik kepada topik utama kita, iaitu kita nak ceritakan tentang inspirasi keluarga Malaysia. Kita nak bawakan tentang dua individu ini. Dan juga antara perkongsian kita akan lintas langsung dari Sungai Langat. Di mana di sana nanti kita akan melihat keindahan sungai dan apakah sebenarnya pelaksanaan perancangan untuk menangani cabaran bagi menjaga sosio alam sekitar kita. Ya, Denai Sungai Kebangsaan yang menyasarkan pembinaan 10,000 km denai di seluruh negara. Yang ini pastikan supaya ada sungai memang terlindung tau. Jadi orang pun macam, nak tahu ke tidak Tapi kalau sungai itu ada denai, dapat orang melakukan rekreasi, dapat ada aktiviti. Jadi mereka rasa macam sungai itu dekat di hati. Dan ini dapat membasmi, kita dapat menjadi mata dan telinga dari pihak berkuasa dalam usaha untuk memastikan tidak ada mereka yang cuba ambil kesempatan untuk menyimbah racun dalam sungai yang kita sayangi. Betul. Selain daripada itu kita akan kongsikan juga ini orang kata dah lama kita tak dengar ceritakan Gerhana Ska Cinta. Macam mana agaknya kabar mereka dan apakah mungkin yang terbaru nak bawakan, nak kongsikan bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan bersama dengan ahli kumpulan Gerhana Ska Cinta ini. Kita akan bersama dengan Eddie, Nazmi, Zul dan juga Bakri.
untuk berkongsi dengan kita bagaimana perkembangan terkini mereka. Itu dia. Nanti kan kemunculan Rana Sekar Cinta, lagu apa yang paling suka? Lagu lama, karaoke Senyuman dengan Ragamu? ya, betul. okey. Pandailah awak lupa penulis lirik kita ya. Kita akan bersama dengan mereka dan pastinya kita harapkan agar anda terus sahaja setia bersama dengan kami sehingga 1 jam siaran ini, dan kita harapkan juga mereka yang menonton kita secara maya dapat berkongsi pendapat dan juga mungkin komen-komen anda. Okey, kembali kepada cerita tentang pahlawan ataupun wirawan untuk hari ini. Kita nak beri sikit gambaran lah, mukadimah tentang siapa mereka yang menjadi bot penyelamat dalam kehidupan manusia. Saksikan. Keluarga Malaysia bertunjangkan 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang mempunyai visi jangka panjang untuk memulihkan negara dengan pendekatan kekeluargaan. Itulah ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika melancarkan Bulan Keluarga Kebangsaan yang kini dikenali sebagai Bulan Keluarga Malaysia baru-baru ini. Istilah keluarga Malaysia semakin menjadi sebutan, tetapi maksud paling utama ialah penyatuan serta kerjasama setiap masyarakat dalam sebuah institusi keluarga yang besar, iaitu Malaysia. Antara teras utama yang ditekankan ialah kebersamaan yang bermaksud keadaan atau hal bersama antara anggota masyarakat. Berdasarkan teras ini, Malaysia hari ini membawa 2 insan yang tampil secara sukarela membantu masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dan penghargaan. Muhammad Hazwan Ahmad Fauzi, 29 tahun, sanggup melakukan khidmat secara sukarela bagi membantu penduduk di Kampung Alor Ali Pendang Kedah berpindah menggunakan bot fiber miliknya setiap kali berlakunya banjir. Bot yang dibeli untuk memancing ikan akan digunakan sepenuhnya dalam usaha pemindahan tanpa mengharapkan sebarang upah. Manakala dari Melaka, seorang penduduk di Kampung Tehil Bemban membawa kisah yang berbeza. Hafiz Abu Bakar, 43 tahun, membantu penduduk kampung dengan melakukan rondaan di tepi sungai dengan menaiki motor setiap kali berlaku hujan lebat. Ini bagi memantau paras air sungai dan aktiviti ini telah dilakukan sejak 8 tahun lalu. Cik Hafiz ni dia memang baiklah, orang dia memang bagus. Kalau ada apa-apa masalah yang berlaku dekat kampung, dia akan turun dulu, dia akan bantu orang kampung. Contoh dia macam banjir yang berlaku baru-baru ni, dia akan tolonglah, dia akan bantu apa yang mampu dia bantu, dia akan bantu. Kalau macam dekat tempat dia hujan dah terlalu lebat ke, dia akan call pegawai kita akan buat pemantauan lah. Nampak seperti mudah dan kecil, tetapi inilah jasa yang tidak mengharapkan sebarang balasan daripada 2 insan biasa dalam membantu memudahkan kehidupan masyarakat setempat. Itu dia. Jadi saya pernah berkongsi banyak kali, mana kalau banjir kan, banjir tapi kena jaga SOP macam mana tu. Betul. Tak boleh Itulah terlalu yang ramai dalam tu kan. Double disaster. Kita tengah melawan COVID, kena pula sama-sama untuk membantu mereka yang dalam keadaan Termasuk memang banjir. mencabar tugasan individu ni. Betul. Ataupun mereka menjadi sukarelawan. Kita nak bersama dengan individu yang dimaksudkan, yang mana atas dasar ikhlas dan kebaikan mereka dapat membantu komuniti setempat. Bersama dengan Muhammad Hazwan Muhammad Fauzi, seorang pemandu bot dari Pendang Kedah, dan juga nanti Hafiz Abu Bakar yang merupakan seorang bekerja sendiri berpusat di Bemban, Melaka. Itu dia. Assalamualaikum Encik Hazwan dan juga Encik Hafiz. Waalaikumsalam. Okey. Encik Hafiz, kita nak dengar suara, tak buka mic tu. Okey. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey. Baik, itu dia. macam mana situasi saya tengok tadi bunyi kat belakang tu apa? Kicauan burung ke, bunyi ayam ke apa? Kampung-kampung kan? Macam Dengar tak? pada saya di kandang lembu. Oh, lembu. Oh. Okey. Di Okey. yang Sungai Tehil. Sememangnya itulah keadaan ataupun habiskan masa di sanalah. Seharian ini, inilah rutinnya. Rutin saya setiap hari di kampung.
Okey. Okey, kita nak tahu macam mana bantuan ini boleh dihulurkan dalam masa yang sama. Kadang-kadang kita fikirkan Fetri, kita ni dah susah. Nak bantu lagi orang yang susah. Macam gitulah kan keadaannya ibaratnya. Jadi macam mana mungkin Cik Hazwan boleh kongsikan kemampuan dan juga keinginan dan apa sekalipun yang terjadi masih lagi fokuskan kepada nak menghulurkan bantuan kepada mereka yang begitu perlukan. Okey. Dulu mula beli bot dulu memang untuk kegunaan individu je. Okey. Tapi disebabkan banjir dah melanda kawasan kami, saya dengan kawan-kawan berpakat untuk tolong orang-orang kampung kami. Hazwan dah berapa lama dalam kata bidang bot ni? Dalam setahun lebih macam tu lah. Oh, baru lagi juga ya? Tapi macam mana boleh ada baru. keinginan untuk membantu orang ni? Mungkin ada banyak pendedahan ke, pengalaman ke, atau apa inspirasi yang bergerakkan untuk sampai ke tahap ni? Membantu, bukan senang kita dapat usaha tinggi membantu orang ni. Macam mana tu? Mula kami main bot ni dekat banjir kan, tetapi dah tengok banyak orang kampung yang terjejas teruk. Lepas tu saya dengan kawan-kawan pakat untuk tolong orang kampung. Okey, Encik Hazwan pula mungkin, Encik Hafiz, maaf. Encik Hafiz pula mungkin boleh kongsikan apa jenis bantuan yang dihulurkan di kawasan penempatan Encik Hafiz sendiri bagi membantu mereka ni merupakan mangsa banjir, Encik Hafiz. Okey, dengan bantuan yang saya buat, biasa saya tempuhi, biasa kalau lewat pagi lah, dalam pukul jam 3 pagi, pukul 4 pagi, hujan lebat. Saya biasa akan dapat panggilan daripada pekerja saya di ladang ternakan, memandangkan keadaan air tengah meningkat. Hujan pun lingkungan dalam 2 jam ke 3 jam, saya pun walaupun tengah tidur terpaksa bangun, gagahkan ke kandang lembu saya ni dulu. Saya akan detect dekat kandang lembu saya dulu untuk pantau kenaikan air sungai. Ya. Apa Okey, ni? kalau tempat saya sudah tempuhi hujan, mana kenaikan air kat kawasan kandang lembu saya dah naik, bermakna kawasan lain akan terima juga. Okey. Okey. Jadi bagi tahu satu kampung. Saya kampung lah. Dalam masa terdekat, dalam cakap dalam masa setengah jam ke 1 jam, saya akan follow up kawan-kawan, rumah kawan-kawan saya yang sebelah bawah sana. Terpaksa saya buat panggilan ataupun pergi ketuk rumah masing-masing. Walaupun tengah tidur waktu pagi lah biasa kita tempuh. Okey. Itu dia. Baik, Cik korbankan. Hafiz, semua ni memerlukan juga kepada stamina dan kudrat ya. Bukan senang kita Ya, nak saya- bergegas semua, kemudian Bangun nak pagi, kan? membantu semua. Macam mana Cik Hafiz sendiri betul-betul dan juga Cik Azwan perlukan stamina. Kadang-kadang kita lembek, kita pun tak boleh bantu orang. Bermaksud kita sendiri kena gagah sebab melibatkan fizikal, melibatkan mental sebab nak rancang itu dan ini kan. Pergerakan kita. Jadi macam mana dapatkan kekuatan tu, fizikal terutamanya? Okey, Hafiz dulu nak jawab? Kalau Okey. Saya Azwan ni. Hafiz boleh, Azwan boleh? Okey. Okey. Kalau nak kata letih tu tak sangat kan. Sebab dalam tolong orang kita layan hobi sendiri. Memang minat dengan perairan, dengan aktiviti-aktiviti di air ni dah lama lah ya Encik Azwan? Minat. Daripada mana? Ayahnya memang pembawa bot juga? Ayah saya merupakan seorang pembuat bot. Oh, darah daging. Okey, adalah Okey. dalam tu kan. Okey. Tadi tidak sama tadi soalan tadi. Soalan stamina tu. Macam mana Cik Hafiz? Supaya bersedia siap siaga stamina, mengurangkan tidur ataupun apa sajalah sebab situasinya tak dijangka kan kadang pukul 3-4 pagi yang disebutkan tadi. Macam mana tu? Okey, dalam keadaan pagi, pukul 3-4 pagi ni, saya akan bangun, orang cakap paling tak ada masalah, saya kena mandi, segarkan diri. Dan lepas tu segar diri, kalau kata hujan tu, pakai baju hujan, kita paksa keluar. Dalam hujan pun kita paksa tempuh. Tempuh, saya akan ke saya punya kawasan yang saya duduk sekarang ni, untuk kandang lembu saya ni, untuk saya pantau dulu. Lepas tu kalau air naik, saya akan keluar ronda. Pasal buat masa sekarang, kalau kata sebelum air naik tu saya boleh ronda lagi dengan pakai motor setiap laluan air pintu masuk. Pasal air, kekuatan air ni kita kadang tak jangka. Pasal saya satu lagi akan dapat information pun daripada anggota Pekerja kan?
daripada JPS, Jabatan Pengairan pun saya kadang-kadang saya akan inform, dia orang akan dapat feedback daripada saya dan daripada Balai Polis. Okey. Kita akan inform untuk secepatnya mungkin kalau jika macam ni lah berlaku. Pasal saya untuk volunteer diri ni orang cakap macam saya isteri sendiri, bila banjir ni kita terpaksa tempuh. Kadang-kadang hampir 24 jam pun tak tidur juga. Itulah dia. Itulah dia. Encik Hafiz, kadang-kadang bila melihat kepada awalnya mereka tahu kan keadaan itu akan berlaku sebelum paras air membahayakan dan sebagainya, apa yang Encik Hafiz dapat lihat? Mereka mungkin dapat selamatkan barang-barang dengan lebih awal. Apa lagi antara kesan lah selepas Encik Hafiz hulurkan bantuan seperti ini? Macam bantuan ada rumah kadang-kadang ada yang untuk yang terbaru punya 20 bulan 10 tadi untuk banjir. Kalau ikut dia punya banjir, kalau ikut sejarah pada diri saya, umur saya, yang kedua terbesar. Kampung saya terpaksa tempuh. Dan keadaan rumah air naik kadang sampai 1 meter, 1,5 meter. Dan kalau diorang pasal air untuk sampai kadang-kadang rumah diorang pun hampir untuk dapat air banjir makan masa hampir 2 jam ke 3 jam baru diorang akan dapat terima air itu penuh. Pasal untuk kondisi sungai saya ni dia ada tempatan, ada ban, mana air untuk limpah masuk kampung dia lambat, makan masa 2 jam ke 3 jam. Jikalau ada ban yang pecah dia akan terima lagi cepat. Kalau ban tak ada pecah dia akan terima lambat. Untuk masa sekarang advantage dia daripada JPS untuk membantu penduduk kampung untuk meningkatkan ban sungai ni, meninggikan lagi. Okey, macam Cik Hazwan, macam mana dengan berdepan dengan sebarang kemungkinan seperti bahaya dan sebagainya? Sebab mungkin yang bawa tu mungkin ada orang yang sedang sakit ke, yang terlantar ke, yang sedang mungkin hamil ke. Jadi berhati-hati untuk kendalikan mereka ni dalam kategori yang agak rapuh ya. Macam mana berdepan dengan situasi itu? Mungkin lebih ramai yang diperlukan, lebih ramai tenaga kerja yang perlu membantu anda juga. Kalau keadaan saya pagi, saya jarang damai. Saya biasa satu orang. Saya akan pusing, beranikan diri. Kalau orang cakap kalau kena musibah tadi saya seorang terkena. Tapi saya, mana pergerakan saya pergi, saya akan jalan pada WhatsApp group. Saya akan ambil gambar untuk WhatsApp group. Dia orang akan feedback pada saya untuk tanya dekat kawasan mana yang air masuk. Betul-betul. Pasal waktu pagi ni, 3-4 pagi, tidak ramai lah yang berani nak untuk keluar rumah. Dengan keadaan hujan, sejuk. Saya sendiri, saya ambil insentif sendiri tanpa pandang kata duit ke, allowance ke apa benda, itu bagi saya tidak penting. Okey, itu kalau situasi di Bemban. Kalau macam di Pendang macam mana Cik Azwan? Supaya yang lain pun kita ajak bersama dalam program membantu orang ni. Macam mana? Mungkin ada kawan yang sama-sama fikiran dengan Hazwan? Kalau macam tadi jangan bahaya kampung, bahaya risiko. Selalu kami tolong orang dekat kampung ni, kami dah tahu lah selok belok kampung kami dekat mana, bahaya dah. Sebab mungkin audio Hazwan ada macam tak dengar sikit kan? Tak apa, nanti kita cuba lagi. Okay. Dia putus-putus, tak apa, nanti kita sembang di lain waktu lah insyaAllah. Terima kasih kepada Hazwan Fauzi dan juga Hafiz Abu Bakar, anak muda yang korbankan tenaga, ya, yang sanggup menggadaikan jiwa. Maksud saya umpama lilin bersinar. Mereka dikorbankan masa, tenaga, komitmen, tanpa mengharapkan bantuan daripada wang ringgit ataupun imbuhan apa-apa saja. Semuanya demi membantu komuniti dan masyarakat setempat. Kerana kita tak tahu kan keadaan cuaca sekarang ni memang berubah dengan cukup drastik, dan juga kita tahu perubahan cuaca ekstrim itu akan berlaku. Dengan inisiatif dua individu ini ataupun mungkin menaikkan semangat ramai lagi yang ingin membantu golongan-golongan ataupun mangsa-mangsa banjir ni, amatlah kita ucapkan terima kasih banyak-banyak dan syabas, tahniah untuk anak muda sesiapa sahaja di mana sahaja anda berada. Okey, itu dia perkongsian berkaitan dengan inspirasi keluarga Malaysia. Kalau anda mungkin dengar cerita yang berkaitan dengan ini juga, inspirasi keluarga Malaysia, jangan lupa untuk kongsikan bersama dengan kami.
kita teringin nak bawakan khas di Malaysia hari ini untuk tatapan kita bersama, untuk pengajaran kita bersama, insyaAllah. Sekarang November, nanti masuk Disember, Januari, dah mula tengkujuh kan. Macam-macam akan berlaku, jadi pastinya kita ada persiapan yang rapi, terutama di kawasan yang biasa dilanda banjir. Okey, kita nanti kita nak rehat bersama pula untuk ke sungai. Betul. Difahamkan sahabat kita Fadli dah pun bersedia untuk dengan cerita nak berkhayal. Tak tahu lagi, ataupun mungkin nak main-main sungai tepi tu kan. Kita akan bersama dengan Fazli Fuad seketika nanti. Cuma kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Sungai dan persekitarannya ialah antara khazanah alam yang perlu dijaga sebaik mungkin supaya manfaatnya dapat digunakan oleh semua kehidupan di dunia dan dapat diwariskan kepada generasi akan datang dengan baik. Jika di Selangor, Sungai Langat adalah antara sungai utama yang menyalurkan sumber air bersih di negeri ini. Mempunyai panjang sehingga 149.3 km, sungai yang mengalir dari Gunung Nuang hingga ke Selat Melaka ini juga menjadi sumber air mentah kepada 7 buah loji rawatan air. Demi mengawal pencemaran dan menjamin kelestarian sungai ini, Kementerian Alam Sekitar dan Air telah mengambil langkah proaktif dengan mewujudkan program Denai Sungai Kebangsaan. Denai yang kini hampir siap sejauh 5 km telah menukar wajah Sungai Langat di kawasan Bandar Baru Bangi Seksyen 4 menjadi satu daripada tempat untuk penduduk sekitarnya melakukan pelbagai aktiviti riadah dan rekreasi. Saya kini berada di Sungai Langat, iaitu salah satu lokasi terawal bagi program Denai Sungai Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dan ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik untuk menukar kawasan hutan dan sungai terbiar bagi kemudahan orang ramai untuk beriadah. Namun, sayang 1000 kali sayang, jika anda boleh lihat di belakang saya sekarang, terdapat banyak sampah sarap yang tersangkut di tebing-tebing sungai dan juga di dahan-dahan pokok. Saya difahamkan semalam hujan lebat dan air sungai naik agak tinggi. Jadi bila ia surut, inilah hasilnya. Jadi, sampai bila masyarakat hendak bersikap tidak endah dalam menguruskan sampah sehingga menyebabkan pemandangan yang cacat seperti ini untuk terus berlaku? Fikir-fikirkanlah. Bagi mengelak daripada pemandangan kotor sebegini daripada berterusan dan demi sifat cintakan alam sekitar, menjadi pendorong buat Dr. Azlinda Saadon, seorang pensyarah kejuruteraan sungai dari Universiti Teknologi Mara Shah Alam, turun ke Sungai Langat bagi melakukan aktiviti plogging, iaitu mengutip sampah sambil berjoging. So basically kita akan datang ke satu tapak, kita cuba bersihkan sebanyak mana sampah yang ada, kemudian kita ajak masyarakat atau komuniti sama-sama dengan kita memelihara kawasan tu. Saya boleh cakap 90% sumber air di negara kita adalah datangnya dari sungai. Jadi kalau air yang kita gunakan di rumah tu, kita nak air tu bersih, maka kita kena bersihkan sungai kita dahulu. Mula melibatkan diri sebagai sukarelawan sejak 3 tahun lalu, Dr. Azlinda sememangnya amat menyokong usaha dan tindakan kerajaan dalam melaksanakan program Denai Sungai Kebangsaan bagi memastikan kelestarian sungai dapat dipelihara. Sangat bagus dan sangat memberi impak yang tinggi kepada komuniti setempat. Itu yang paling penting sekali. Bila kementerian initiated this program, dengan secara tidak langsung dia membina infrastruktur, di mana infrastruktur ini adalah kegunaan komuniti di sini. Dengan serta-merta komuniti sini akan melibatkan diri dalam kerja-kerja untuk memelihara kawasan sini juga. Jadi harapan saya untuk program sebegini kita perkembangkan lagi dalam beri education kepada orang-orang yang tinggal di kawasan upstream supaya kita dapat kurangkan volume sampah di kawasan downstream. Itu signifikannya. Tiada gunanya jika pelbagai inisiatif dilakukan bagi mencantikkan sesuatu kawasan tetapi tidak mendapat kerjasama sepenuhnya daripada masyarakat setempat dalam memastikan kebersihannya. Oleh itu, usaha yang dilakukan oleh Dr. Azlinda ini, walaupun secara perseorangan, sedikit sebanyak dapat membantu menjaga kebersihan alam sekitar. Bahkan, mungkin secara tidak langsung juga dapat menggerakkan orang ramai yang melihat untuk turut serta melakukannya dalam memastikan kesejahteraan persekitaran dapat dijaga bersama-sama.
Okey, baik. Terima kasih Anem dan juga Fetri. Itulah dia sebenarnya mengejut juga pagi ni. Sebab apa? Sebab kita tengah memeriksa isyarat dekat sini. Sebab ialah kawasan-kawasan yang berdekatan dengan payu bakau dekat sini, ada pokok-pokok kan. Sikit gangguan sinar pada hari ni. Tapi tak apa. Walaupun Fetri dan Anem nampak macam selesa duduk kat studio, berhawa dingin dan sebagainya. Saya panas dekat sini. Tapi tak apa saya rasa. Sebab berpanas-panas macam ni, berbaloi sebenarnya saya berada dekat sini dapat menyaksikan keindahan Sungai Kuala Langat ini. Tadi anda dah pun menyaksikan satu bingkisan sebelum kita ke sini, iaitu Denai Sungai Kebahasaan. Jadi anda dah tahulah sedikit berkenaan dengan DSK ini. Dan tadi kita lihat ada pensyarah kanan itu yang melakukan aktiviti plogging dekat sini. Plogging tu maksudnya berjoging sambil mengutip sampah. Anda jangan berjoging sambil buang sampah. Itu bukan plogging, itu ragging namanya. Okey, anda lihatlah di belakang saya sekarang ni, kalau anda lihat di kaca televisyen anda, laluan khas yang telah pun dibina di sini untuk DSK ini. Laluan ini adalah digunakan kepada masyarakat setempat, komuniti yang berada dekat sini untuk mereka melakukan pelbagai aktiviti riadah, boleh berbasikal, boleh berjoging dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita lihat di kawasan pesisir Sungai Kuala Langat ini dah cantik dah. Jadi mendatangkan semangatlah untuk mereka beriarah dekat sini. Dan DSK ini adalah cetusan idea daripada pihak KASA ataupun Kementerian Air, Alam Sekitar dan juga Air sebenarnya, mewujudkan Denai Sungai Kebahasaan ini sejauh lebih kurang dalam 1,000 km sehingga tahun 2023, dan sasaran mereka 10,000 km dalam masa sehingga 2030. Kuala Sungai Langat ini bukan satu-satunya denai yang diwujudkan di Selangor ini. Banyak lagi sebenarnya sungai-sungai yang akan menjadi contoh untuk DSK ini. Bercakap banyak tentang DSK ini, saya rasa orang yang lebih layak untuk bercakap tentang ini adalah ini kita bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan juga Saliran. Kita terus saja bersama dengan Datuk Insinyur Nur Hisham Muhammad Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Datuk. Saya tukar tangan dulu Datuk. Okey Datuk. Kita nak tahulah sedikit tentang proses lah menjadikan Kuala Sungai Langat ini sebagai salah satu daripada DSK ataupun Denai Sungai Kebahasaan ini. Bagaimana prosesnya Datuk? Okey, Sungai Langat ini adalah satu sungai utama di negeri Selangor, dan dalam kita mewujudkan denai ini, prosesnya adalah dengan kita mengenal pasti dulu kawasan mana yang kita nak jadikan denai, dan seterusnya kita dapat kerjasama dengan kerajaan negeri untuk kita majukannya, dan seterusnya kita mula dengan membersihkan kawasan dan mewujudkan satu trek. Pada asalnya trek ini adalah trek tanah saja, dan kemudian bila kita lihat kesesuaiannya, kita akan kita tingkatkan dia dengan premix supaya memudahkan untuk masyarakat mendekatinya dan menyusuri tebing sungai tersebut. Jadi program ini adalah satu program yang sebenarnya hendak membawa masyarakat ke tebing sungai. Itulah dia, kita dapat lihat ini hari Isnin. Kalau kita lihat hujung minggu ni memang penuh juga komuniti setempat yang berada dekat sini, sebab trek yang disediakan ni pun agak selesa juga, dah betar dan sebagainya. Okey Datuk, kita lihat untuk Kuala Langat ini, DSK ini di sini jajarannya adalah lebih Okey, itu dia sikit gambarannya. Kami adalah secara langsung di tempat yang agak jauh. Betul. Pastinya sikit ada gangguan teknikal, namun tetap akan memberikan yang terbaik untuk anda. Yang penting dapat gambarannya tadi. Melalui wartawan kita tadi dah tunjukkan macam mana Afiq tadi dapat melakukan aktiviti apa masalahnya. Yang paling saya seronokkan, di setiap laluan tu ada kita boleh rekreasi sambil kita membantu menyumbang juga untuk manusia sekitar. Tapi ini tidak akan kekal kalau kita tidak sama-sama menjaga kawasan denai itu, kawasan sungai kan. Macam mana yang kita kabarkan tadi, teknologis Dr. Azlina pun dah kabarkan. Ini adalah apa yang penting, kita kena angkat sampah. Kenapa kita kena sama-sama menjadi sukarelawan untuk membersihkan keadaan itu? Kerana kita tahu jika tidak kita yang lakukan, mungkin kita tidak dapat untuk menikmati ianya sebagai kawasan rekreasi. Sebab yelah, sekarang ini adalah untuk usaha kita bersama. Betul. Jadi bagaimana dengan perkongsian kita hari ini adalah untuk menyedarkan anda di luar sana ataupun kita sendiri untuk sama-sama menjaga sungai kita ataupun apa sahaja kawasan yang kita tahu berisiko untuk menjadi tempat longgokan sampah kan. Sebab kita sektor dah bermula, dah rancak semula, tak habis-habis kita cerita pasal sampah di sana dan sini. Itulah yang kita ingin meningkatkan kesedaran bersama. Okey. Saya kata kalau kita datang sekeluarga, macam kameraman kita, dua beranak ni, mereka ni selalu jogging bersama. Setiap kali datang memang susah nak jumpa tong sampah di situ sebab kawasan sungai. Itu pun satu hal, jadi betul. Bawa sendiri plastik beg sampah. sampah. Jadi kita dapat membantu, dapat kurangkan kalori
dapat membakar kalori sebenarnya, dapat melihat keindahan alam. Kalau kita jogging, tiba sungai busuk, apa perasaan kita? Betul. Kita nak menikmati udara yang segar dan kehijauan, tapi sebaliknya pula yang berlaku. Okey, kita akan bersama dengan Fazli Fuad seketika nanti, insya-Allah, kalau kita dapat sambung dan tidak ada masalah teknikal. Cuma kita nak lihat seketika. Kembali selepas ini, masih lagi banyak perkongsian hanya di Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Saya mewakili semualah yang ada kat sini. Minta maaf lah sebab kita ada gangguan isyarat dekat sini. Kita kembali lagi bersama dengan anda bercakap tentang DSK ini ataupun Denai Sungai Kebangsaan. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Insinyur Nur Hisham Muhammad Ghazali, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Malaysia. Okey, baik. Kita kesetukan masa ni, Datuk. Mungkin Datuk boleh terus kongsikan apakah mungkin harapan daripada pihak JPS, KASA sendiri dan juga individu ataupun komuniti yang di sini untuk membangunkan lagi program ini. Okey, Jabatan Pengarahan Saran dan kementerian kami berusaha untuk mewujudkan denai-denai ini untuk kebaikan masyarakat, membawa masyarakat kepada sungai dan meningkatkan apresiasi yang terhadap persekitaran sungai. Dan kawasan-kawasan ini kami bersihkan sedikit untuk dijadikan laluan supaya masyarakat lebih peka kepada kekeliling ini, pada kawasan ini, dan tidak menjadikan ia tempat membuang sampah. Jadi kita nak menghalang pencemaran dan juga kita hendak masyarakat menjadi mata-mata kepada kami untuk melihat pada aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya berlaku di kawasan-kawasan seperti ini. Okey, baik, kita harapkan semua pihak berganding bahulah untuk kita nak melestarikan sungai kita ini, untuk kita nak memajukan program DSK ini. Baik, terima kasih Datuk. Okey, jadi kepada anda semua, lihatlah keindahan sungai kita ini untuk kita menjaga alam sekitar kita. Sebab apa? Sebab 90% air di rumah kita itu disalurkan berpuncanya daripada sungai inilah. Anda kata kalau sungai kita ini kotor, jadi bagaimana anda ingin dapatkan air bersih? Dan untuk waktu ini, kita nak kembali ke studio bersama dengan Anem dan juga Fetri. Baik, terima Fadli kasih. tak sempat Fadli nak aktiviti sungai ya? Belum lagi. Saya bayangkan dia akan berlari melompat seberang sungai. Tapi kena hati-hati juga dengan keadaan cuaca sekarang ni. Kan keadaan cuaca yang kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang hujan lebat tu datang tak ada signal. Jadi hati-hati jika anda ingin lakukan aktiviti perairan. Ada di setengah kawasan melarang anda melakukan aktiviti perairan buat sementara waktu ini kerana kita tengah melalui fasa monsun timur laut. Kita harapkan semuanya jaga diri. Dalam masa yang sama kita sedarkan diri untuk menjaga sungai kita, insya-Allah. Tadi sebelum datang sini buat senaman tak? Tak. Senaman atas katil je macam gerangan badan. Okey, pergi mandi macam tu. Tapi ini cabarannya penting sebab kita nak, dia ini melibatkan sesuatu yang memerlukan tenaga yang banyak juga. Ya. Sebab ini untuk berat badan yang 80 kg ke atas. Kan dia ada fasa-fasa yang kadang-kadang kita rasa macam semua exercise ni sama je, tapi sebenarnya tidak. Kalau anda mungkin 80 kg dan ke atas, bila saya belajar tu memang ada latihan ataupun exercise yang berbeza. Jadi jom sama-sama kita tunjukkan kepada anda. Oh, hai. Selamat pagi. Saya Coach May. Hari ini saya nak tunjukkan senaman bakar lemak seluruh tubuh badan sesuai untuk sesiapa yang mempunyai berat badan 80 kg ke atas. Tidak bebankan lutut anda. Jom kita mulakan sekarang. Gerakan pertama, rapatkan kaki, angkat tangan ke atas, angkat tumit, menganyum ke bawah. 1, naik, 2. Tarik nafas, hembus. Tarik, hembus. Lakukan selama 30 saat gerakan ni. Okey, gerakan kedua, buka kaki. Tangan kanan ke kiri. Cross. Okey, macam petik buah. Lakukan selama 30 saat. Okey, gerakan ketiga, buka kaki. Angkat kedua-dua tangan ke atas. Turun ke bawah. 1, 2. Gerakan ni seperti potong kayu. Tarik nafas, hembus. Tarik,
hembus. Okey, gerakan keempat, buka kaki, half squat, tangan genggam ke depan, pusing kanan kiri. 1, 2, 1, 2. Lakukan selama 30 saat. Gerakan yang terakhir, buka kaki anda, angkat tangan anda 90 darjah, angkat lutut kiri sentuh siku kanan. 1, 2. Lakukan 30 saat. 2. Itulah dia 5 gerakan yang mudah sahaja bantu anda bakar lemak seluruh tubuh badan. Tak perlu ambil masa yang lama, cuma 30 saat setiap gerakan. Selamat mencuba. Ya, boleh Okey. cuba anda yang berada di rumah, mereka yang mempunyai berat 80 kg ke atas. Sebab apa? Sebenarnya gerakan-gerakan yang diberikan sebentar tadi ditunjukkan ada untuk menjaga lutut kita. Kadang-kadang kalau badan kita berat kan, kita paksa lakukan senaman yang mungkin bukan untuk kita, ganggu pula kesihatan lutut dan sebagainya. Okey. Dia sentiasa pastikan kita tahap yang terbaik dari segi mungkin nadi kita, Betul. jantung kita kan, berapa dia punya kadar ni denyutan untuk kebaikannya. Di samping kita kena pantau berat badan dan juga mungkin perut ini menjadi asas penting lah untuk mengetahui kalau banyak selulitnya, mungkin banyak lagi gangguan kesihatan pada diri anda. Okey. Ya, itu dia. Bercakap daripada orang yang memang jaga badan dari awal sehinggalah ke sekarang ni, saya tak pernah nampak perut dia bonceng. Dah naik sikit dah ni. Dah naik sikit ke? Okey. Okey. Kita nak berkongsi dengan anda apa yang menarik dari meja medsos. Antaranya adalah kes kolera telah pun dikesan di daerah Petaling. Ini apa yang dikabarkan oleh YBKJ baru-baru ini. Satu artikel berkenaan dengan satu kes taun ataupun kolera dikesan di daerah Petaling, Selangor. Dan juga Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi ciapan Twitter hari ini memaklumkan kes itu dikesan oleh Jabatan Kesihatan Selangor. Dan untuk pengetahuan anda semua, apa yang dinasihatkan, orang awam dinasihati untuk hanya minum air yang dirawat atau dididihkan. Jaga kebersihan kendiri, jangan makan makanan mentah dan tidak masak sempurna. Dan kalau kita tahu kes tahun ni melibatkan kematian ratusan puluhan ribu malah ratusan ribu juga setahun seluruh dunia, jadi maknanya mengambil angka yang cukup besar apabila melibatkan kematian dan juga kekerapan ianya berlaku. Baik, kita ke isu berikutnya tentang Jawatankuasa Khas Siasat Kematian Muhammad Adib yang mana ditubuhkan bagi menyiasat secara teliti kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim. Dianggotai oleh pakar undang-undang, patologi forensik dan juga Polis Diraja Malaysia. Dapatan dan syur akan dikemukakan kepada mesyuarat jemaah menteri dalam tempoh 6 bulan. Kita imbas kembali Muhammad Adib cedera parah semasa rusuhan di Kuil Sri Maha Mariamam di SG 25 Subang Jaya 7 November 2018 dan meninggal dunia pada 17 Disember 2018. Allahyarham dikatakan diserang dan dipukul sehingga cedera serta jentera bomba turut dirosakkan. Insiden berlaku ketika rusuhan akibat perselisihan mengenai isu perpindahan tapak kuil. Dan prosiding inquest di Mahkamah Coroner Shah Alam bagi menyiasat kematian tersebut berlangsung 41 hari. 30 saksi telah pun dipanggil dan 137 bahan bukti dikemukakan. Okey, itu di sebalik tirai siasatan dan juga Jawatankuasa Khas Siasat Kematian Muhammad Adib, dan semoga ada pembelaan dan keadilan untuk keluarga bangsa. Ya, pastinya semoga usaha untuk menumbuhkan Jawatankuasa Khas ini kita dapat saksikan pembelaan dan keputusan yang menyebalahi pihak yang terlibat dalam segala kes yang berlaku, insya-Allah. Kita harapkan yang terbaik untuk segala siasatan yang bakal dijalankan. Baiklah, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini nak bersama dengan Gerhana Sukacinta. Kan ku serahkan betul. Betul tak? Betul lagu dia? Okey. Okey, tapi tak apa, kita tak nyanyi. Sekejap lagi kita minta dia orang nyanyi, okey? Seketika nanti kita jumpa lagi. Okey, kembali kita nak bersama dengan Kuala Muzik yang mungkin dah lama agak menyepi. Mungkin ada tetapi kita tak perasan
mungkin dah tak seaktif dulu ataupun mungkin kematangan kan, taklah macam BNU zaman dulu, Ya, banyak betul. publicity kan. Tambah pula ada kita sebelum ni PKP mungkin lagi menjauh dengan peminat, dan mereka kembali kita bawakan untuk berkongsi, katanya ada single baru untuk dipersembahkan. Ya, Gerhana Ska Cinta. Kita bersama dengan ahli mereka yang sempat kita bawakan hari ini. Kita ada Eddie, Nazmi dan juga Zul. Kabarnya? Hai semua, Assalamualaikum. Salam, hello. Waalaikumsalam. Ya. Okey, baik. Macam Eddie dekat studio ke? Tak, saya kat rumah. Kat rumah? Kat rumah. Okey, macam Nas kat mana? Saya kat rumah juga. Okey, Zul? Saya dekat rumah juga, kat luar rumah. Itulah nampak pokok-pokok macam kat kebun ke apa ke bukan Bukan. Okey, Gerhana Ska Cinta sangat menarik, unik. Sekali mereka persembahan ni nampak macam satu set yang sangat unik lah sebagai Mereka ada jiwa yang berbeza lah dari betul segi lontaran jiwa anda, genre yang anda pilih untuk muzik. Kali ini katanya ada cerita ataupun nafas baru yang nak dikongsikan, iaitu rekod semula lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagu Alibaba Bujang Lapuk diberi nafas baharu dengan style kalian. Jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita dan penonton. Okey, kita olah balik lagu Alibaba dari Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kita inject kita punya style of ska music masuk dalam lagu Alibaba tu. So kita beri injection yang fresh and Gerhana Ska Cinta punya style lah. Signature lah. Okey, jadi apa kalau bagi yang nak peminat-peminat baru kan, jarang didekat dengan muzik ska, apa dia punya yang unik, yang ketara tentang muzik ska ni dari segi kelainan? Okey, kalau muzik ska mungkin semua orang dah tahu, yang dah tahu-tahulah pasal kita highlight benda-benda instrumen yang wind instrument, organ and upright bass, very similar dengan jazz punya setup lah situ. Okey. Lepas tu dia punya nampak macam orkestra sikit kan? Ya. Menarik. Okey, mungkin ada yang bertanya ataupun soalan ni soalan klise lah, soalan lazim. Kita dah lama tak dengar cerita tentang Gerhana Ska Cinta. Tiba-tiba bila dia keluar, dia akan bawakan lagu lama diberi nafas baru dan sebagainya. Masa yang diam-diam tu, mungkin kalian ada projek kalian sendiri yang kita tak tahu kan? Ke macam mana? Ke memang diam semua, totally diam? Taklah, kita orang aktif seaktifnya. Pasal mungkin korang je yang tak cari kita orang kot. Mungkin juga Ska Cinta main di tempat eksklusif ke kan? Ada main di kita banyak main kat tempat-tempat festival, kita banyak main kat gig, and then kita ada, and every year kita akan keluar dengan 2 singles. It's just that mainstream media tak buat coverage untuk kita orang lah, mungkin pasal I don't know. Mungkin lepas ni mereka akan buat, sebab mereka pun agak tak tahu kan sebenarnya kalian ni ada projek tersendiri. Aktif je sebenarnya on ground. Macam Nas dengan Zul sebagai saxophonist dan juga trumpet, jadi macam mana kehidupan dan aktiviti ketika PKP terlepas ke? Macam mana untuk beraksi berkarya juga masa tu? Nas? Okey, Zul. Kita orang banyakkan dekat rumah masing-masing lah. Masa mula-mula PKP tu, selalunya semua orang akan pergi ke studio untuk recording. But then bila dah start PKP, tak boleh keluar radius berapa kilometer semua, dan kita orang dah start recording daripada rumah sajalah. Okey, idea video klip ini yang dihasilkan adakah masa PKP tu punya idea ataupun macam mana? Okay, video saya jawab. Video ni kita punya idea before PKP sebenarnya. Kita start main lagu Alibaba Ska ni dari tahun 2019. Okay. And then kita decide to record lah. Kita pay tribute to Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So kita dah fikir lah macam mana music video dia akan kita collaborate dengan live record juga untuk deliver kita punya idea ni. So memang dah lama lah, 2019, before the PKP, before pandemic. Yes. Tadi Nas dapat dengar kita, Nas? Dengar, dapat dengar. Kita je tak dapat dengar suara Nas. Dia tadi. Biasa kalau pemain saxophone ni memang pendiam ke atau macam mana? Tak ada. Bising juga sebenarnya. Ke sebenarnya Nas ni dia mastermind dalam lagu-lagu yang dihasilkan? Tak ada. Semuanya Abang Eddie punya idea lah semua. Dia pencetus segalanya. Itu dia. Dalam klip video ni macam Zul menari ke? Nampak macam Zul menari ni. Betul lah?
memang satu band pun menari sekali dengan penari di BKL masa tu. So kita orang semua diberikan semua ada watak masing-masing lah. Macam saya pegang watak sebagai band sarjan, Abang Eddie sebagai penyamun, ketua penyamun, Zul dia sebagai Alibaba. Okey. Baba. Itu dia Baba. penghasilan Alibaba Ska Alibaba Ska dengan cara yang tersendiri dibawakan oleh Gerhana Ska Cinta. Mungkin yang terakhirnya untuk peminat kalian, solid, padat untuk peminat kalian, siapa yang nak sampaikan silakan. Mungkin nak promosikan Instagram ke apa untuk mereka ikuti kembali perkembangan. Okey, jangan lupa kita baru siap proses full studio album. So sekarang kita dalam proses mastering and sleeve and all. So tunggu kita punya album baru, and of course sebelum keluar new album, kita ada single Alibaba Ska dengan live record, and music video kita collaborate dengan DBKL. So thank you semua orang yang support Gerhana Ska Cinta dari dulu sampai sekarang. So Ska still relevant, insyaAllah. InsyaAllah, amin. All the best semuanya. Sampaikan salam kami juga kepada ahli kumpulan yang tak dapat hadir secara maya hari ini. Yes. Okey, jaga diri. Okay, bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. bersama dengan Gerhana Ska Cinta yang kembali dengan lagu yang sedia ada tapi telah pun diberikan satu sentuhan baru untuk peminat muzik. Tanggungjawab untuk bawa lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni kan berat kan, sebab itu lagu yang sememangnya dah legend. Jadi mereka beri nafas baru ni pastinya mengharapkan agar dapat tempat di hati peminat-peminat Gerhana Ska Cinta. Okey, kita akan jumpa esok hari Selasa, cerita tentang Malaysia bukan negara sihat. Ya ke? Kerana kita tahu isu tentang obesiti ni semakin lama semakin membimbangkan. Jadi kalau boleh kita dapatkan berat badan yang ideal, sentiasa aktif. Kalau boleh, kalau ada macam car free ke program, kita berjalan kaki. Sehari 10,000 langkah, semoga cergas dan bermaya. Okey, kita jumpa esok waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye. Orang yang budiman, murah hatinya pada tiap insan, banyak harta ratus ribu, orang kaya baru, hidup mewah, hati senang dan banyak uang. Wahai Alibaba, kaca dan lawa, murah hatinya bijaksana. Alibaba.